Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amalia Filza. Bersama-sama saya pada hari ini adalah Cik Saadiah binti Saleh, seorang peguam jenayah. Saya yakin pasti ramai yang ingin tahu tentang pengalaman, tips dan nasihat daripada beliau sebagai seorang yang baru sahaja menceburi bidang undang-undang jenayah ini. Okey, jadi mari saya mulakan dengan soalan yang pertama. Cik Saadiah, dah berapa lama Cik Saadiah menjadi seorang peguam jenayah? Okey. Lebih kurang dalam 3 tahun sejak saya diterima masuk sebagai peguam cara dan peguam bela Mahkamah Tinggi lah, 3 tahun. Jadi boleh kami tahu apa yang membuatkan Cik Saadiah berminat menjadi seorang peguam jenayah? Baik, secara jujurnya kerana saya excel dalam subjek undang-undang jenayah. Tapi bila saya dah dalami, selam, kita tengok betul-betul kan, baru saya tahu nature saya ni, saya suka bantu orang yang menghadapi ketidakadilan. Okey? Sebab kalau dalam kes civil, kita saman melibatkan duit boleh diganti. Tapi sekiranya seseorang itu disabitkan secara bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara, kebebasan beliau tu tak boleh diganti langsung dengan duit maupun apa-apa. Jadi saya rasa yang buat saya tertarik, saya nak tolong orang-orang yang sedemikian lah. Pasti ramai adik-adik di luar sana nak tahu apakah kelebihan dan kelemahan menjadi seorang peguam jenayah. Baik, untuk kekurangan adalah sebenarnya pandangan masyarakat terhadap seorang peguam jenayah ni. Lebih-lebih lagi wanita. Alright? Dia orang akan mempunyai mindset yang mengatakan bahawa boleh ke? Mampu ke? Tak payahlah tengok dia satu kaki dah, selangkah dah ke neraka. Tapi kelebihan kita pula, kita boleh tukar pandangan mereka tu. Dengan cara apa? Dengan cara kita tunjukkan macam mana kita kendalikan kes, macam mana kita cuba untuk sedaya upaya untuk sekiranya klien kita tahu bersalah, untuk berikan mereka peluang kedua. Peluang kedua dengan cara apa? Mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Ataupun kalau kita tahu klien kita tidak bersalah, of course lah dengan cara membantu mahkamah untuk bagi judgement lepas dan bebas kepada klien kita. Itu sebenarnya. Cik Saadiah, sepanjang 3 tahun menjadi seorang peguam jenayah, boleh tak Cik Saadiah kongsikan pengalaman pahit dan manis sepanjang berada di dalam kerjaya ini? Okey, untuk nak cakap pahit kalah, manis menang, itu dah biasa orang cakap kan. Jadi saya kongsikan yang lebih kepada orang muda ataupun peguam muda, junior macam saya boleh relate. Pengalaman manis saya adalah apabila pertama kali saya pergi ke mahkamah sebagai peguam, ya, sebab sebagai pelatih dalam mahkamah dah beberapa kali saya appear before the court. So sebagai peguam, saya datang ke mahkamah magistrate pada ketika itu. Saya cuba membawa diri tampil yakin lah macam tu kan. Tapi sebenarnya semua tu maksudnya magistrate ataupun DPP ataupun peguam-peguam yang lain tahu saya ni baru pertama kali. Mereka boleh agak sebab mereka pun pernah berada di tempat saya. Jadi yang manisnya di situ, apabila saya tak berapa arif dengan prosedur, semua cuba tolong, semua cuba bantu. Contoh, magistrate akan tanya, maksud awak macam ni ke peguam? Bila saya sebut satu benda yang salah, maksud awak macam ni ke peguam? Then someone beside me, which is a senior counsel, cakap, ya betul, cakap betul. Ya, stand down, cakap stand down. He guides me. Maksudnya dia tolong saya lah. Itu yang paling manis lah. Tapi yang paling pahit pula adalah pertama kali saya mengendalikan bicara. Kerana pada ketika itu, saya bersama-sama dengan saya punya bos datang ke mahkamah session untuk kes SPRM. Pada ketika itu, dalam fikiran saya hanyalah membantu. Ya betul, file saya dah tahu sebab saya membantu kan, saya punya bos. File saya dah tahu, kes saya dah tahu, what to cross saya dah tahu. Tapi betul-betul 5 saat sebelum peguam bela dipanggil untuk mengemukakan soalan cross, bos saya pun kata, you cross. Masa tu sangat saya macam terkejut. Tapi dia nak cakap pahit, masa itulah pahit. Bila kita fikir balik, saya bersyukur diberi peluang untuk sebenarnya mengendalikan bicara secara tiba-tiba. Sebab macam itulah peguam jenayah. Kita memang spontan. Tiba-tiba DPP dia bantah. Tiba-tiba ada ni baru. Tiba-tiba hakim minta what cases yang you cite. So yes, tiba-tiba tu kena ingat, sentiasa akan ada. So pahit dan manis, yes, more or less macam itulah. Jadi kita perlu bersedialah setiap masa ketika berada di dalam mahkamah. Betul. Okey. Cik Saadiah, saya ada soalan yang terakhir.
Cik Saadia ada apa-apa nasihat atau tips yang nak diberikan kepada belia-belia Rapira di luar sana serta penonton yang sedang menonton video kita pada hari ini? Okey, untuk belia Rapira, kita sekarang ni nak memajukan gaya hidup, memajukan undang-undang, memajukan membuang apa yang salah dan menegakkan apa yang betul, betul tak? Jadi kesemua bidang yang kita ceburi, tak kisah banking, undang-undang, bisnes, semuanya kan berkait rapat dengan politik. Okey. So apa yang saya cuba cakapkan di sini, jangan ambil sikap tak nak ambil tahu, jangan rasa macam I have a lot to do, nak cari kerja lah, nak kena ni lah, dan memilih untuk tidak mengundi. Sebab sebenarnya untuk tidak mengundi tu anda juga telah mengundi untuk tidak mengundi. Faham maksud saya? Semua kena ambil tahu, kena tengok. Kalau tak nak rasa I tak nak jadi fanatik, it's okay. Observe, analyse dan pilih. Pilihan di tangan kita, tu je. Okay, terima kasih Cik Saadia atas perkongsian sebentar tadi. Sama-sama. Apa yang saya dapat simpulkan bahawa anak muda dan belia perlu lebih proaktif dalam mengenal pasti kelemahan dan kelebihan diri masing-masing dan menjadikan kelebihan mereka sebagai salah satu cara untuk berkhidmat kepada masyarakat. Pengamal undang-undang seperti Cik Saadia sangat bertuah kerana mereka dapat berkhidmat kepada masyarakat secara terus, dan hakikatnya pengamal undang-undang inilah yang menjadi medium penegak undang-undang di negara kita. Kami, mewakili Rapira, ingin menggalakkan orang awam untuk berfikir dan menjadi rakyat yang berihsan.